Diriwayatkan daripada hadits Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi solat wasallam. yang paling baik adalah solat yang kunutnya lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah dalam solatmu dalam keadaan qanitin. Al-Baqarah 38. Ada Mujahid rahimahullah taala mengatakan bahawa maksud qanitin di sini termasuklah rukuk khusyuk, rakaat yang panjang, yakni lama berdiri, mata tunduk ke bawah, merendahkan bahu, yang tidak berdiri tegak, menggambarkan kesombongan dan takut kepada Allah Ta'ala. Perintah ayat tersebut termasuklah ke semua perkara ini. Apabila para sahabat Allah berdiri menegakkan solat, maka mereka bertakut kepada Allah Ta'ala untuk memandang-mandang ke sana. Di sini akan menolak kebalik anak-anak batu ketika sujud, atau melakukan perkara yang sia-sia dan mengingati hal-hal keduniaan dalam hati, kecuali yang terlintas secara tidak sengaja. Hadis Imam Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Terdapat berbagai penafsiran yang telah dibuat mengenai ayat waqumu lillahi qanitin. Salah satu makna qanitin ialah diam dan senyap. Pada permulaan Islam, bercakap, beri salam, menjawab salam dan sebagainya ketika bersolat adalah dibenarkan. Namun setelah turunkan ayat ini, maka bercakap-cakap dalam solat tidak dibenarkan lagi. Ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika saya pergi menemui Rasulullah SAW. Pada waktu itu baginda salam sedang bersolat. Biasanya baginda salam akan menjawab salam saya, maka saya beri salam. Namun baginda SAW tidak menjawab. Saya pula bimbang dan merasa mungkin kemungkaran dari Allah Ta'ala telah menimpa diri saya. Ingatan tentang pelbagai peristiwa mulalah menemui fikiran saya. Saya terfikir tentang peristiwa-peristiwa lama. Mungkin Rasulullah SAW memarahi saya kerana apa-apa saya telah lakukan. Setelah menunaikan solat, baginda salam bersabda, Allah telah mengubah perintahnya bagaimana yang disukainya. Sekarang dia telah melarang daripada bercakap solat. Lalu baginda salam membaca ayat waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kerana Allah Ta'ala dalam solatmu dengan taat dan khusyuk, menjelaskan bahawa sekarang solat hanyalah untuk zikir dan tasbih serta memuji Allah Ta'ala, dan tidak dibenarkan bercakap perkara-perkara yang lain. Ada Muawiyah bin Hakam Sulmi radhiyallahu anhu berkata, apabila saya pergi ke Madinah Munawwarah untuk agama Islam, maka banyaklah perkara yang diajar kepada saya. Antaranya perkara itu ialah apabila seorang itu bersin dan mengucap alhamdulillah, maka saya menjawab dengan berkata ya hamukallah. Oleh sebab amalan itu barulah saya belajari. Saya belum mengetahui bahawa amalan itu tidak boleh dilakukan semasa bersolat. Seorang sahabat yang bersin ketika solat maka menjawab ya hamukallah. Setiap orang yang berhampiran dengan saya merenung tajam kepada saya sebagai memberi peringatan. Pada ketika itu saya masih belum mengetahui bahawa percakapan solat tidak dibenarkan. Lantas saya pun berkata sangat berduka citakan, mengapa kamu semua merenung kepada saya dengan pandangan yang begitu tajam. Mereka mengisyaratkan kepada saya supaya diam. Saya pun terus diam walaupun masih tidak memahami isyarat mereka. Setelah selesai menjalankan solat, baginda salam tidak pun memarahi dan menghendik saya. Baginda salam hanya bersabda dalam solat, tidak dibenarkan bercakap-cakap. Solat hanyalah untuk bertasbih, mentadbir dan baca Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru yang menyayang bagi seperti baginda salam, sama ada sebelum atau selepasnya. Tafsiran yang kedua yang diriwayatkan daripada hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ialah qanitin, bermaksud khasi'in, yakni orang yang mendirikan solat dengan khusyuk. Tafsiran tentang khusyuk sama seperti yang diriwayatkan daripada Mujahid rahimahullah sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, iaitu rakaat yang panjang, mengerjakan dengan khusyuk dan kuduk, pandangan ditundukkan ke bawah dan takut kepada Allah Ta'ala. Semua ini termasuklah khusyuk. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa pada permulaan Islam ketika bersolat pada waktu malam, Rasulullah SAW akan mengikat dirinya dengan tali untuk menghindarkan diri daripada terjatuh bila telah mengantuk. Antara itulah ayat berikut, Waha ma anzalna alaikal Qur'an listasqa. Waha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar kamu mendapat kesusahan. Ayat Waha 1. Dapatlah banyak hadis yang beritahu bahawa Rasulullah SAW bersolat dengan rakaat yang begitu panjang sehingga kaki baginda salam begitu buka. Kerana sayang dan belasnya Rasulullah SAW terhadap kita, baginda salam menasihati kita agar berusaha melakukan sesuatu mengikut kemampuan dan ketahanan diri kita. Jangan sampai kita memikul beban lebih daripada kemampuan yang akhirnya kita tidak terkuku ke semua beban itu. Seorang sahabiah radhiyallahu anha
Dia telah mula mengikat badannya dengan tali, lantas Rasulullah SAW telah mencegahnya. Walau bagaimanapun, berdasarkan kemampuan masing-masing seorang itu, digalakkan mempanjangkan rakaat dalam solahnya, kerana amalan ini tidak elok dan lebih afdal. Sudah tentu ada sesuatu yang istimewa untuk Rasulullah SAW sendiri sering menggunakan solat rakaat yang panjang-panjang, sehingga baginda salam yang dibungkak. Para sahabat Allah berkata, dalam surah Al-Fat, Allah SWT telah menjanjikan ampunan untuk Tuhan. Maka jawab Rasulullah SAW, tidakkah sewajar saya menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa ketika Rasulullah SAW sedang bersolat, suara tangisan baginda salam akibat nafas yang sekat. Sedangkan itu daripada dada baginda salam seumpama bunyi batu pengisar. Dalam riwayat yang lain bunyi yang seumpama air yang berdiri dalam periuk. At-Tariq wa Dali. InsyaAllah didengar. InsyaAllah. Amalkan para Rasulullah. Amin. Atas